Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurniaan yang Maha Esa. Kita dapat bersama-sama ceramah sekali lagi bersama Ustaz Rohisham Abidin pada kali ini untuk kita meneruskan perbincangan, untuk meneruskan pembelajaran kita dalam study online pendidikan Islam. Kaifalukum Bapak-bapak semua, saya doakan dalam keadaan yang sihat walafiat insya-Allah. Jadi pada kali ini kita bersama dengan abang-abang kakak-kakak tingkatan 5 kita. Abang kakak tingkatan 5. Okey. InsyaAllah semoga baik-baik saja dalam pembelajaran dan marilah sama-sama jom kita terus dengan pembelajaran kita pada hari ini tanpa membuang masa. Untuk pelajaran di tajuk yang seterusnya, pelajaran ke-13. Pelajaran 13, isu-isu dalam perkahwinan. Tajuk yang agak perlu untuk diambil berat dan perlu untuk lebih fokus. Jadi jom tanpa masa kita mulakan untuk pelajaran yang ke-13 ini dengan duduk kita dalam keadaan tertib dan tenang, dalam keadaan yang paling simple, paling seronok, paling selesa untuk kita pelih ilmu. Dan jom kita mulakan dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah dan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Dan kita teruskan dengan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alina hikmataka wa anshur alina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, pastikan semua peralatan kita berada dalam keadaan yang telah pun dipersiapkan. Ready. Terutamanya buku teks kita, buku teks, buku kerja, buku latihan, buku nota, pen, pensil, kertas, dan insya-Allah fokus untuk pelajaran pada kali ini. Ikhlaskan hati. Moga-moga Allah merahmati dan Allah mempermudahkan urusan pembelajaran kita. Bidang fiqh, buku teks muka surat 123 hingga 134, pelajaran 13, isu-isu dalam perkahwinan tingkatan 5. Tanpa memasa, jom kita lihat pada perkara yang kita nak bincangkan tentang isu yang berkaitan dengan perkahwinan. Ada empat perkara yang berkaitan dengan pembubaran perkahwinan. Iaitu yang pertama kita akan belajar tentang talak. Yang kedua kita akan mengenali apakah yang dimaksudkan dengan fasakh. Kemudian kita nak tahu tentang hulu dan juga li'an. Ini berkaitan dengan pembubaran perkahwinan dan kita akan lihat pada isu-isu berkaitan dengan perkahwinan iaitu iddah. Kita nak tengok lagi nusyuz, kemudian poligami, anak angkat, kemudian rujuk dan juga hadonah. Ini 6 perkara yang berkaitan dengan isu-isu dalam perkahwinan. Jadi dah bersedia? Jom kita mulakan pada yang pertama iaitu pembubaran perkahwinan di bawah tajuk talak. Okey. Iaitu apakah yang dimaksudkan dengan talak? Iaitu pembubaran perkahwinan oleh suami. Kita kena faham bahawa talak ini adalah satu lafaz yang disebut oleh suami. Bukan isteri, suami, dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Sama ada jelas ataupun kiasan. Lafaz talak maknanya dia mengucapkan
sama ada jelas ataupun pengucapan dia ataupun perkara yang dimaksudkan dengan talak ini sebagai kiasan. Jom kita pergi dengan lebih lanjut. Berkenaan dengan hukum talak, hukum suami melafazkan talak ialah harus. Kenapa harus? Kerana kemungkinan dalam perkahwinan ada perkara yang menyebabkan ketidakharmonian dalam keluarga. Jadi mungkin suami dan isteri telah pun mencapai kata sepakat untuk berpisah. Jadi suami harus untuk melafazkan talak sama ada jelas ataupun kiasan. Maknanya macam tu. Jadi contoh lafaz yang kita nak sebut sebagai jelas ini ialah dengan secara jelas disebut aku ceraikan engkau. Dengan lafaz yang jelas aku ceraikan engkau, itu adalah contoh lafaz talak yang jelas. Okey. Kemudian kita tengok pada kiasan. Talak ini adalah sinonim. Sinonim dengan cerai. Ataupun dia kata kalau jelas aku talak engkau dengan talak satu, contoh kan, talak dua ataupun talak tiga. Jadi talak ataupun cerai ni adalah lafaz yang jelas. Kemudian kita nak tengok kiasan. Kiasan ni ialah orang kata dalam bahasanya double meaning. Maksudnya yang tu tapi dia tak sebut yang apa yang dimaksudkannya. Berkias. Contoh, aku lepaskan engkau mulai hari ini. Lepaskan tu maksudnya nak berpisah lah tu. Itu adalah lafaz kiasan ataupun kinayah soreh atau kinayah. Soreh ialah jelas, kinayah iaitu kiasan. Okey, jadi boleh dapat tak contoh lafaznya? Aku ceraikan engkau, aku talakkan engkau, itu adalah contoh yang jelas. Kemudian kiasan, aku lepaskan engkau, kita berpisah mulai hari ini. Contoh itu ialah lafaz kiasan. Okey, dalam talak ada dua jenis. Talak, iaitu yang pertama talak roja'i. Talak roja'i ni kita boleh faham talak rujuk lah. Talak yang boleh dirujuk, itu maksud dia. Dalam tempoh iddah. Tempoh iddah ni adalah kepada seorang isteri, seorang perempuan. Tempoh iddah ni sekali kita akan belajar. Dalam tempoh itu, jika suami melafazkan talak satu atau talak dua, maka dia boleh rujuk lagi dalam tempoh iddah tanpa akad nikah atau mahar yang baharu. Maknanya apabila suami telah melafazkan akad cerai, akad nikah, akad talak, lafazkan talak dalam tempoh iddah, Ustaz sebut siap lah untuk kita nak fahamkan, lebih kurang 4 bulan 10 hari. Lafaz tempoh 3 kali suci bagi seorang perempuan itu, maka tak perlu akad nikah baru. Namun begitu apabila dah lepas daripada tempoh iddah seorang perempuan ataupun bekas isterinya tu, jadi bekas suami ini nak rujuk kembali kepada isteri, dia perlu akad nikah dan mahar yang baru. Itu dipanggil talak roja'i. Kemudian talak ba'in. Roja'i, ba'in. Ba'in ialah talak yang tidak boleh dirujuk. Talak yang apabila dilafazkan talak itu ataupun perkara-perkara yang lain yang menyebabkan tidak boleh dirujuk, iaitu dinamakan talak ba'in. Talak ba'in ni ialah talak 3 ataupun talak kali yang ketiga. Ada suami, ada kes yang suami melafazkan talak 3 tu. Contoh, aku ceraikan engkau dengan talak 3. Itu dinamakan talak ba'in. Ataupun dia lafaz talak 1, talak 2 dan talak 3 tu. Apabila dia lafaz pada kali yang ketiga, talak yang ketiga, maka itu dinamakan sebagai talak ba'in. Dan talak ba'in itu adalah talak yang tidak boleh dirujuk balik. Talak roja'i boleh rujuk, tapi ba'in tidak boleh dirujuk walaupun dalam tempoh iddah, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Itu talak ba'in. Okey, dapat setakat tu. Kita pergi dengan seterusnya spektrum ilmu. Hukum asal talak ialah harus.
Harus ni dibolehkan lah, iaitu syarat memberikan kebenaran untuk pasangan suami isteri membubarkan perkahwinan kerana sebab-sebab yang munasabah. Yang munasabah yang diterima lah, yang diterima akal, diterima oleh kesesuaian adat suatu tempat kan. Walau bagaimanapun, hukum talak boleh berubah mengikut keadaan. Hukum talak tu boleh berubah daripada harus, boleh berubah kepada, kita tengok yang pertama, wajib. Hukum talak asalnya harus, ikut keadaan tertentu dia boleh jadi wajib. Suami lafazkan talak apabila berlaku perbalahan antara suami isteri yang berkelakuan baik atau menceraikan isteri tanpa sebab. Maknanya suami isteri duk baik, tiba-tiba berbalah, lepas tu ceraikan isteri dia tanpa sebab. Jadi hukumnya adalah wajib. Dan juga haram melafazkan talak apabila suami menceraikan isteri dalam keadaan haid. Isteri dalam keadaan haid haram dilafazkan talak oleh seorang suami, atau ketika suci tetapi telah disetubuhi tanpa diketahui hamil atau tidak. Maknanya suami haram melafazkan talak apabila si isteri ini suci tetapi telah disetubuhi tanpa diketahui hamil ataupun tidak. Jadi ini adalah perkara yang maknanya suami tak boleh lah nak melafazkan talak tu. Macam tu. Ini keadaan yang boleh merubah hukum asal talak, iaitu harus kepada wajib apabila berlaku perbalahan, bila berlaku pertelingkahan dalam keluarga, dan juga haram dalam keadaan haid dan ataupun si isteri suci tapi telah disetubuhi tanpa diketahui hamil atau tidak. Okey, dapat setakat itu insya-Allah. Kemudian kita teruskan dengan fasakh. Yang first tadi kita dah sentuh bab talak. Okey, kemudian kita tengok bab fasakh. Talak tadi diberikan istimewa, bukan keistimewaan lah, maknanya diberikan kuasa untuk melafazkan itu kepada suami, pandai kepada suami. Namun begitu untuk fasakh kita pergi dulu maksud. Maksud fasakh ialah pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu tu, hukumnya ialah harus isteri memohon fasakh. Maknanya talak tadi suami yang melafazkannya. Namun begitu fasakh di bawah keistimewaan isteri. Bukan dapat istimewa, maknanya isteri itu boleh minta fasakh. Fasakh ni maksudnya bercerai, ataupun bukan bercerai, maksudnya berpisah. Fasakh ni memisahkan, perpisahan, pisahkan macam tu. Jadi untuk fasakh ini isteri perlu ataupun boleh memohon fasakh, mohon untuk berpisah dengan suami dia. Boleh macam tu, faham lah? Contoh sebab fasakh. Isteri memohon fasakh kerana suami sering memukul hingga menyebabkan kecederaan fizikal. Maknanya suami tak lafaz pun cerai, tak lafaz pun talak tu, akan tetapi isteri ni dah tak tahan dah. Suami dia asyik pukul je kan. Jadi isteri perlu pergi ke mahkamah syariah untuk bertemu dengan hakim untuk mohon dibubarkan perkahwinan. Jadi maksudnya macam tu. Kemudian kita tengok tadi fasakh, boleh dekat tu. Kemudian kita tengok khuluk. Khuluk ni ialah tebus talak. Tebus talak ni macam mana? Jom kita tengok maksud dia. Pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri, juga bagi isteri. Dibolehkan bagi isteri itu memohon khuluk, akan tetapi kena bayar. Kita tengok maksud dia balik. Ini Ustaz dah terang dah, tapi maksud dia kita tengok. Pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Macam fasakh tadi tak ada perlu bayar apa.
hakim luluskan disebabkan sebab-sebab tertentu, boleh teruskan fasakh. Namun begitu khuluk, isteri minta untuk berpisah dengan suami, tapi isteri offer pada suami untuk membayar sekian-sekian kepada ganti rugi, disebutkan ganti rugi kepada suami, dan suami bersetuju atas bayaran yang ingin diberikan oleh isteri kepada suami. Ini dinamakan khuluk ataupun tebus talak. Okey, hukumnya harus juga, dibolehkan. Contoh lafaz, mahkamah meluluskan permohonan khuluk atas permintaan isteri dengan memulangkan bayaran mahar kepada suami. Contoh, suami memberikan mahar semasa akad nikah. Suami memberikan mahar kepada isteri, contoh dengan RM100, contoh dengan duit, dengan wang ringgit. Jadi isteri minta untuk nak tebus talak ataupun khuluk ini dengan bayar balik mahar itu kepada suami dengan harga RM100, dan suami setuju. Jadi bolehlah dibubarkan perkahwinan mereka. Bolehlah, itu contoh. Okey, kemudian ini kita sebut tadi ni, contoh bayaran ganti rugi yang boleh dilakukan oleh isteri kepada suami, diberikan wang tunai, duit lah, ataupun hartanah, bagi tanah dekat suami. Yang penting suami lepaskan dia, macam tu, bagi emas ke, perak ke, saham ke, apa-apa manfaat lah, apa-apa yang bersetuju oleh kedua-dua pihak. Okey, jadi ini antara contoh bayaran ganti rugi yang diberikan oleh isteri kepada suami untuk membubarkan perkahwinan mereka. Okey, dapatkan khuluk ni tebus talak. Kemudian kita tengok pada yang keempat, iaitu li'an. Li'an ni dari sudut bahasa ialah la'ana ni laknat lah. Laknat. Jadi li'an ni dia berkaitan dengan lafaz sumpah. Ingat, li'an dia berkaitan dengan lafaz sumpah. Li'an ni laknat siapa ke atas siapa. Sekejap kita tengok cerita dia. Cuma kita nak faham di sudut maksud, iaitu lafaz sumpah suami. Suami yang sumpah ni apabila menuduh isterinya berzina. Suami kata dekat isteri dia, isteri dia ni berzina tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Maknanya dia kata suami isteri dia berzina, ataupun anak yang dikandung oleh isterinya tu bukan anak suami ni, menafikan nasab tu, maksudnya bila dia bersumpah itu adalah li'an. Sumpah laknat lah, macam tu lebih kurang. Okey, hukum li'an. Hukum li'an wajib kepada apa? Kepada suami tadi yang tuduh tadi tu. Dituduh dulu tanpa membawa 4 orang saksi, tanpa membawa orang saksi, dan isteri dia ni dia kata bukan, dia menafikan apa yang suami dia kata, dan suami ni pun berkerah, dia kata betul hang ni, contoh hang ni berzina, kamu ni berzina, ataupun anak yang dikandung ni bukan anak aku, contoh macam tu. Dia pergi ke mahkamah, dia melafazkan sumpah, ini dipanggil li'an. Wajib kepada suami. Untuk apa? Untuk mengelakkan suami daripada dihukum khazaf. Khazaf ni adalah hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang menuduh seorang yang lain mengikut hukum syarak. Jadi ini adalah hukum li'an. Kemudian kita tengok contoh lafaz li'an ni, yang mana suami menuduh isteri dia dan dia melafazkan di hadapan hakim. Dia kata apa? Contoh, aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas isteriku adalah benar. Maknanya dituduh dulu, baru dia pergi kat hakim untuk nak mengesahkan tuduhan dia tu. Tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama sekian-sekian, kena sebut nama. Dan anak ini, jika isteri mempunyai anak zina ataupun sedang mengandung, maknanya mungkin waktu tu dah melahirkan anak ataupun sedang mengandung, dia kena sebut anak ini adalah anak zina dan bukan daripada zuriatku. Lafaz ini diulang sebanyak 4 kali. Berapa kali? 4 kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama duduk sebelah lah,
duduk sebelah lah, maka suami hendaklah menunjuk dengan tangannya ke arah isteri. Maknanya kalau isteri ada di sebelah kan, contoh ada di sebelah lah, selalunya di sebelah lah kan, dia kena lafaz sambil tunjuk. Aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas isteri ku, macam tu, sebut nama. Habaq bagi tahu kata anak ni anak zina bukan daripada zuriat dia lah, suami dia tu. Pada kali kelima, hakim akan memberikan peringatan kepadanya tentang bahaya berdusta. Maknanya setelah 4 kali dilafazkan oleh suami lafaz li'an ini kepada isterinya, kali yang kelima hakim akan memberikan peringatan bahaya berdusta kepada suami. Suami hendaklah berkata, sesungguhnya laknat Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Maknanya hakim bagi peringatan balik. Kalau hang dusta ni, Allah akan laknat hang. Allah akan akan ditimpakan dosa yang begitu besar kerana berdusta. Kan tapi suami ni tetap orang kata yakin akan keputusannya, maka dia perlu lafazkan, sungguhnya laknat Allah SWT akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang yang berdusta. Kemudian yang ni isteri pula. Tadi suami, ni isteri pula. Apabila dah selesai suami melafazkan lafaz li'an itu, isteri pula kena lafazkan juga di hadapan hakim. Aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa nama suami, kena sebut nama suami itu, orang yang berdusta tentang tuduhan zinanya terhadap aku. Dah bila disebut macam tu, lafaz ini diulang sebanyak 4 kali. Berapa kali? 4 kali juga. Pada kali kelima, isteri hendaklah berkata, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpaku jika tuduhan suamiku benar. Okey. Apabila dah selesai semua, maka bubarlah perkahwinan mereka dengan isu perkahwinan yang disebut sebagai li'an. Pembubaran perkahwinan di bawah li'an. Okey. Dan kesannya, kesan kepada lafaz ataupun pembubaran perkahwinan melalui lafaz li'an ini ialah suami isteri tidak boleh rujuk selama-lamanya. Maknanya walaupun si isteri telah pun bernikah lain dan telah pun bercerai dengan isteri suami baru, dan nak kahwin balik dengan suami yang yang mula-mula lafaz li'an ini, tak boleh selama-lamanya, sampai bila-bila lah. Dan yang kedua kesannya, anak yang dikandung ataupun anak dalam perkahwinan mereka ini tidak boleh dinasabkan kepada suami yang dituduh zina, dituduh zina tadi ni, dan tidak berhak mendapat nafkah dan mewarisi pusaka daripada ayahnya. Maknanya anak ni tidak boleh dibin ataupun bintikan kepada suami dan tidak layak untuk mendapat nafkah dan tidak boleh mewarisi pusaka daripada ayahnya. Jadi ini berkaitan dengan li'an. Okey, kemudian kita tengok dalam isu-isu perkahwinan. Yang pertama, kita masuk dulu dengan iddah. Dalam perkahwinan ada beberapa perkara yang perlu titik beratkan untuk menjamin amalan kita diterima, terutamanya dalam bentuk ibadah. Dalam bentuk ibadah, kerana ia berkaitan dalam perkahwinan. Jadi kita nak tengok dulu dengan pertama, iaitu iddah. Iddah ini adalah apa dia? Tempoh masa. Tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Maknanya ini adalah satu tempoh oleh seorang perempuan lah, isteri, selepas pembubaran perkahwinan, sama ada cerai ke, talak tadi, khuluk ke, kan, kemudian apa lagi, fasakh ke, li'an tak boleh, li'an tak boleh, atau selepas kematian suami. Yang isteri yang kematian suami, dia ada tempoh masa yang dipanggil iddah. Okey, hukum wajib perlulah untuk mematuhi tempoh masa yang ditetapkan oleh syarak kepada seorang
isteri. Okey, tempoh iddah. Ini kita nak tengok ni. Tempoh iddah kita tengok pada situasi. Situasi bercerai hidup dan bercerai mati. Nah, kalau bercerai hidup, kalau belum putus haid, maknanya yang masih lagi datang haid lah, 3 kali suci. Maknanya kali pertama, kemudian suci, kali kedua datang haid, suci, kali ketiga datang haid, dan suci kali yang ketiga. Selepas daripada tu habis dah tempoh iddah. Ataupun dah sampai kali ketiga, 3 kali suci tu dah habis tempoh iddah. Ataupun telah putus haid, waktu telah putus haid, nah, dah tak ada haid dah ni seorang wanita. Apabila bercerai hidup ni maksudnya suami masih hidup lah. Bercerai hidup ni suami masih hidup. Okey, 3 bulan hijrah, sama ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan hijrah. Okey, ataupun mana-mana bulan lain-lain lah dalam bulan hijrah. Okey, dalam situasi belum pernah disetubuhi, maknanya kahwin. Semasa perkahwinan, suami isteri belum pernah melakukan hubungan suami isteri. Jadi apabila dah bercerai, tiada iddah bagi seorang isteri tersebut. Faham tak? Tak ada iddah. Okey. Dan apabila sedang hamil, bila sedang hamil, bagi bercerai hidup ataupun bercerai mati, kedua-duanya sama, iaitu sehingga melahirkan anak. Selepas melahirkan anak, dah dikira selesai, tamat tempoh iddah. Dan pada situasi bercerai mati, sama ada belum putus haid, telah putus haid, ataupun belum pernah disetubuhi, semuanya kena tunggu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Itu adalah tempoh iddah bagi seorang perempuan, seorang isteri. Okey, dapat. Okey, larangan semasa iddah. Kita nak tengok spektrum ilmu larangan semasa iddah. Semasa tempoh 4 bulan 10 hari ini, kita sebut macam itulah mudah. Antara perkara yang dilarang kepada seorang perempuan ataupun seorang isteri ialah yang pertama, menerima pinangan lelaki lain secara terang atau kiasan dalam tempoh iddah. Lelaki lain masuk minang, perempuan ini tak boleh terima. Sama ada dia minang secara terang ataupun kiasan, tak boleh terima. Yang kedua, seorang perempuan ini tidak boleh keluar daripada rumah yang disediakan oleh suami. Tak boleh keluar daripada rumah kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Contohnya apa? Pergi menguruskan harta ke, bila dah kematian suami, contoh kan, pergi ke mahkamah ke sebagainya, keperluan syarak. Kalau keluar nak pergi shopping, keluar pergi kenduri contoh kan, tak boleh. Tak boleh. Dan yang ketiga, berhias diri. Dalam tempoh iddah, perempuan ini tak boleh berhias diri kecuali wanita yang dalam iddah raj'i. Iddah raj'i ini iddah yang boleh dirujuk kembali. Iddah yang ditalak oleh suami, sama ada talak 1 ataupun talak 2. Jadi perempuan yang dalam iddah raj'i ini bolehlah nak berhias diri. Namun begitu, selain daripada tu tidak boleh berhias diri dalam tempoh iddah. Okey, dapat nah, insya-Allah. Kenapa kena ada iddah ni? Untuk nak menjamin kesucian rahim seseorang isteri itu. Jadi ini adalah sebab syariatkan tempoh iddah. Okey, boleh dapat cantik. Seterusnya kita lihat pada rujuk. Rujuk maksudnya hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikannya dalam tempoh iddah. Rujuk ni rujuk nak ambil balik pula, dah bercerai, nak kembali hidup bersama, macam tu dalam tempoh iddah. Rujuk. Okey, hukumnya adalah harus. Ni hak suami, isteri tak boleh nak pergi rujuk kepada suami, tak boleh. Suami dia kena rujuk kepada isterinya. Okey, hukumnya adalah harus. Contoh, suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau untuk kembali ke pangkuanku, dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari itu. Jadi isteri itu tanpa
menunggu lama. Kata saya setuju, dah kembali boleh hidup bersama kembali. Okey. Inspektor ilmu syarat rujuk. Syarat rujuk dengan kerelaan sendiri, maknanya antara suami dan isteri tidak ada unsur paksaan. Tak ada paksa-paksa. Suami tak boleh nak maksa isteri untuk kembali kepadanya, ataupun isteri kena duk paksa suami untuk rujuk dia balik. Tak boleh, dia kena sama-sama sukarela. Yang kedua, bukan perceraian kerana fasakh atau khulu'. Ni dalam tempoh iddah ni, rujuk ni dalam tempoh iddah, bukan kerana fasakh atau khulu'. Okey. Jadi kalau apa nama ni, kalau fasakh dia kena kahwin, kemudian cerai, baru boleh nikah lain. Khulu' pun begitu juga. Bukan diceraikan dengan talak 3. Ini dinamakan sebagai talak bain tadi ni. Kalau talak bain memang tak boleh nak rujuk dalam tempoh iddah. Rujuk dalam tempoh iddah saja. Rujuk ni maknanya kembali bersama isteri untuk hidup bersama tanpa perlu akad baru dan mahar yang baru. Kalau fasakh tadi kena tunggu habis tempoh iddah, kemudian kena akad baru dan mahar yang baru. Khulu' pun macam tu juga. Dan talak 3 juga begitu juga. Talak 1 dan 2 saja yang boleh dirujuk. Okey. Isteri yang diceraikan masih dalam tempoh iddah. Tempoh iddah tadi ni kita sebut 4 bulan 10 hari tu, ataupun dalam situasi yang kita sebutkan tadi tu. Okey, ini adalah bersumberkan daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaj. Okey, kita teruskan dengan yang seterusnya, iaitu nusyuz. Nusyuz, kalau tengok gambar pun dah tahu dah, tengok kan. Perempuan tu dia angkat tangan kan, duk tinggi suara kan. Nusyuz ni adalah keengganan isteri, mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Maknanya kalau suami memberikan perintah atau meminta satu permintaan, akan tetapi isteri tak mahu nak ikut, orang kata apa, derhaka suami lah, macam tu. Jadi perbuatan isteri, enggannya isteri itu dipanggil nusyuz, mengikut syarak. Dipanggil nusyuz atas perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak. Kalau suami suruh isteri mencuri ke, merompak ke, isteri tak mau, itu tak termasuk dalam nusyuz. Kan, tapi contoh suami suruh isteri tutup aurat, suami suruh isteri solat, kan, tapi dia tak mau. Bukan tak mau, dia melawan pula. Bukan sekat melawan, dia tinggi suara lagi kan, Allah SWT. Jadi dipanggil nusyuz. Okey, hukumnya haram. Nusyuz ni adalah perbuatan yang haram dilakukan oleh seorang isteri. Akan tetapi nusyuz ni bukan tertakluk ataupun kita sebutkan khas untuk seorang isteri saja. Akan tetapi nusyuz juga diberikan kepada seorang suami yang juga enggan untuk mendengar nasihat ataupun melakukan sesuatu yang dilarang oleh syarak. Jadi nusyuz ni dua-dua lah, dua-dua suami dan isteri. Okey. Contoh, isteri enggan mematuhi perintah suaminya supaya menunaikan solat dan berpuasa. Ini contohnya. Okey. Seterusnya, poligami. Poligami. Okey, biasa dengar poligami. Tak bisa dengar saja kan. Poligami adalah salah satu perkataan yang senanglah kita faham sebab biasa dengar dan kita pun tahu apa maksudnya. Okey, amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Ini adalah amalan oleh seorang suami. Suami saja poligami ni, tak boleh isteri. Isteri tak boleh kahwin 4. Suami boleh kahwin 4. Maknanya lebih daripada seorang dalam satu masa. Jadi ini perbuatan amalan ini dipanggil sebagai poligami. Okey. Kemudian hukumnya harus, hukumnya dibolehkan oleh syarak. Okey. Kelayakan berpoligami. Apakah yang syarat kelayakan untuk seorang suami mengamalkan poligami, iaitu tidak melebihi 4 orang isteri dalam satu masa. Kalau isteri yang kelima dia nak kahwin yang isteri yang kelima, dia kena cerai salah seorang daripada 4 orang isteri dia tu. 4 orang dia nak kahwin yang kelima tak boleh, sebab dia kena ada 4 saja. Maknanya dia kena cerai seorang baru boleh kahwin yang kelima, dan cukuplah 4 balik. Boleh berlaku adil
terhadap isteri-isterinya dari aspek lahiriah, zahir, seperti pakaian dan tempat tinggal. Kalau ada 4 orang isteri ataupun 2 orang isteri ke, dia boleh memberikan nafkah zahir, pakaian, tempat tinggal dengan sempurna, dengan baik, berlaku adil kepada isteri-isterinya, maka dia layak untuk berpoligami. Akan tetapi jika seorang suami ini tidak mampu untuk berlaku adil, tidak dapat menyediakan nafkah zahir seperti pakaian dan tempat tinggal yang kita sebutkan ini, maka dia tidak mencapai lagi kelayakan untuk berpoligami. Dan juga yang ketiga, mampu memberikan nafkah zahir dan batin. Zahir luaran tadi kita sebut, batin contoh kasih sayang dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga iaitu mampu memberi nafkah zahir dan batin. Zahir ni macam kita sebut tadi, iaitu di sudut luaran, lahiriah kan, dan batin di sudut dalaman, kasih sayang, di sudut pasangan, kehidupan suami isteri dan sebagainya. Jadi mampu baru boleh berpoligami. Kalau tak mampu, tidak capai kelayakan, maka tidak boleh lagi untuk mengamalkan poligami. Okey, seterusnya kita tengok pada iaitu hadanah. Hadanah iaitu penjagaan, hak penjagaan. Hadanah ni ialah hak penjagaan kanak-kanak. Penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Maknanya setelah berlaku pembubaran perkahwinan, suami, isteri ataupun ayah dan ibunya telah pun berpisah, maka ada kanak-kanak yang belum lagi mampu untuk menguruskan dirinya sendiri, maka dia ada satu isu yang dipanggil hadanah, hak penjagaan kanak-kanak tersebut. Okey, hukumnya adalah wajib. Maknanya perlu untuk melakukan hadanah ini, wajib untuk melaksanakan hadanah, itu penjagaan kanak-kanak yang masih kecil. Okey, kepada siapa? Kepada siapa anak-anak tersebut perlu diberikan untuk dijaga? Itulah kepada ibu. Ibu ialah orang yang paling berhak untuk menjaga anak selepas perkahwinan dibubarkan. Namun terdapat sebab-sebab tertentu yang boleh menyebabkan haknya terbatal. Okey, untuk kelayakan menjaga seorang anak, seorang anak lelaki, apabila sampai belum mencapai umur 7 tahun dan kanak-kanak perempuan belum mencapai 9 tahun, maka dia perlu dijaga oleh seorang ibu. Namun begitu selepas capai umur tersebut, maka hak tersebut akan kembali kepada bapa. Namun begitu atas sebab-sebab tertentu, bolehlah dimohon untuk dipanjangkan tempoh penjagaan oleh seorang ibu ini kepada anaknya. Untuk anak-anak lelaki boleh sampai kepada 9 tahun dan kanak-kanak perempuan sampai 11 tahun. Namun begitu apabila kanak-kanak tersebut telah mencapai umur mumayyiz, umur yang boleh membezakan baik dan buruk, boleh berfikiran rasional dan waras, maka dia boleh pilihlah sama ada nak duduk dengan mak ataupun nak duduk dengan ayahnya. Okey, jadi dalam isu hadanah. Kemudian kita tengok pada anak angkat. Anak angkat ni maksudnya anak orang lain yang dipelihara oleh anggota keluarga sendiri tapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Anak angkat anak orang lain yang diambil untuk dijaga oleh satu keluarga ini, sebagai anak yang bawah jagaannya, dipanggil anak angkat. Tapi tidak ada hak, tidak punya hak seperti anak kandung seperti yang ditetapkan oleh syarak. Hukum harus, ini kita nak tengok hak-hak yang dapat dinikmati oleh anak kandung dan anak angkat. Dari sudut nafkah dan kebajikan, dua-dua akan dapat. Harta hibah, harta hadiah kalau ayah angkat nak bagi hibah kepada anak angkat boleh. Keluarga angkat nak bagi hibahnya adalah harta berbentuk hadiah. Harta wasiat juga, keluarga angkat nak beri kepada anak angkat boleh. Namun begitu faraid tak boleh. Faraid tak boleh, wali menikah pun tak boleh, anak angkat tak boleh, pak angkat ni tak boleh nak jadi wali kepada anak angkat dia, dan juga nasab bin binti pun tak boleh diberikan kepada anak angkat. Anak angkat ni dia kena bin binti kepada ayah kandungnya lah. Jadi ini antara hak kepada anak kandung dan juga anak angkat.
Okey, seterusnya kita tengok pada implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat dan undang-undang Islam. Apakah yang akan berlaku jika perkahwinan tidak mengikut syariat dan undang-undang Islam? Yang pertama, pasangan boleh didenda jika disabitkan dengan kesalahan berkahwin tanpa mengikut saluran yang betul bagi negeri masing-masing. Kahwin tak ikut peraturan, maka boleh didenda. Okey, jadi kena tahu syarat-syarat mengikut negeri. Mungkin ada negeri yang ada syarat tertentu berkaitan dengan perkahwinan, negeri lain berbeza dengan negeri tersebut. Jadi jika kita melangsungkan perkahwinan di negeri-negeri tertentu, maka kita kena ambil maklum lah, supaya dapat dielakkan tentang daripada melakukan kesalahan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pasangan terpaksa dipisahkan jika didapati berkahwinan tidak sah mengikut hukum syarak. Antara perkara yang perlu dititikberatkan iaitu berkenaan dengan nasab. Ada abang dan adik yang lama terpisah kan, lepas tu jumpa tak kenal abang dan adik. Tiba-tiba bila diselongkak balik salah silah, rupanya abang dan adik yang sah, abang dan adik kandung, maka terpaksa dipisahkan. Itu yang pertama. Kemudian lafaz akad nikah tak sah, macam-macam lagi perkara yang didapati perkahwinan tidak sah, maka pasangan terpaksa dipisahkan sebab tak ikut syariat dan undang-undang Islam. Yang ketiga, isteri tidak mempunyai dokumen yang sah untuk membuat sebarang tuntutan seperti hadonah dan harta pusaka jika berlaku kematian suami. Sebab tak ikut syariat dan undang-undang Islam, maka isteri ni tak ada dokumen, tak ada surat yang sah nak buat tuntutan penjagaan anak, tak boleh sebab tak ada hitam putih. Nak tuntut harta pusaka tak boleh, tak ada kertas, tak ada dokumen. Jadi kena ikut syariat dan undang-undang. Bila dah ada dokumen, bolehlah nak tuntut hadonah ataupun harta pusaka. Yang keempat, kesukaran mendaftar kelahiran anak untuk mendapatkan sijil kelahiran. Kahwin tak daftar, lepas tu nak daftar anak tak boleh lah sebab sijil kahwin tak ada. Itu orang panggil undang-undang. Bila tak ikut undang-undang, payahlah kita nak melakukan prosedur seterusnya. Maka dengan itu kita perlu untuk sentiasa alert lah dengan undang-undang dan syariat terutamanya, supaya perkahwinan yang dilangsungkan adalah sah dan mengikut lunas agama yang sebenar dan tidak melanggar undang-undang di sudut perkahwinan yang telah ditetapkan. Okey, spektrum ilmu pengurusan pernikahan, ini tadi kita nak sebut tadi. Pengurusan pernikahan seluruh Malaysia tertakluk kepada Akta Enakmen dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri. Mungkin ada yang berbeza. Jadi mungkinlah abang-abang kakak bolehlah untuk nak membuat sedikit kajian berkenaan enakmen, Akta Enakmen dan Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri di Malaysia ini, insya-Allah. Wallahu alam. Allahumma salli ala Muhammad. Selesai perkongsian kita pada kali ini berkenaan dengan pelajaran 13, isu-isu dalam perkahwinan. Ustaz doakan semoga semuanya dalam kemudahan untuk mendapatkan ilmu dan dapat diamalkan jika berlaku situasi ini di masa-masa yang mendatang. Okey, insya-Allah. Semoga perkongsian kita memberikan manfaat dan kebaikan bersama. Kita minta ampun ada kekurangan kesilapan dalam perkongsian kita pada kali ini. Jika ada sebarang kemusykilan ataupun masalah, bolehlah dikongsi di bawah. Dan mungkin ada kesilapan dalam perkongsian juga boleh dikongsikan di bawah dan kita boleh sama-sama kongsikan. Wallahu alam, minta maaf mungkin ada kekurangan. Dan segala apa yang ada ini adalah untuk dikongsi bersama ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali ini pertemuan kita. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Resham Abidin agar dapat info-info terkini daripada channel Resham Abidin. Jazakumullah khair. Kita jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.